Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Tuhfatul Tullab li tawdihil ibarati ala kitab idahil albab li muridin nikah bis-shawab. Muka surat yang ke-97. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, zaujun safihun, iaitu suami yang safih. Bermula mereka yang dihajar, yang ditahan atas suami itu sebab safih, tiada dapat, jawabnya, khabarnya, tiada dapat asing dengan berkahwin diri suami yang dihajar atasnya sebab safih. Mahjur, dipanggil mahjurun alaihi bisafah. Tiada dapat asing ni, asing dia terjemah bahasa Arab maknanya istiqlal, makna dia tidak boleh bawa diri dia untuk mengkahwinkan diri dia, tak boleh. Dia tidak boleh untuk menerima akad nikah tersebut. Tu maksud asing lah, istiqlal. Dia tidak boleh. Bahkan dia boleh berkahwin dengan sebab diterima oleh orang lain, iaitu orang yang menjadi wali dia lah. Tetapi hendaklah berkahwin dengan izin walinya, wali suami yang mahjur atasnya dengan sebab safih. Satu, atau diterimakan baginya
Dia tulis nombor. Okey. Atau diterimakan baginya, bagi suami tadi, walinya, wali suami dengan izin mahjurun alaih, iaitu dengan izin suami yang mahjur, suami yang dihajar, yang ditahan atasnya atas suami dengan sebab safih. Apa maksud dia? Nombor 5, yakni hendaklah berkahwin dengan izin walinya, wali suami yang mahjur alaih, atau mengkabulkan nikah itu oleh walinya, wali bagi suami itu, baginya bagi suami, tetapi dengan izin anaknya, anak suami. Noktah. Jadi atau diterimakan baginya, bagi suami itulah, walinya, wali suami itu. Mana wali itu mengkabulkan akad nikah boleh dengan izin mahjur alaih, iaitu dengan izin suami yang mahjur alaih. Mana saling mengizinkan. Jadi suami nak menikah, dia mahjur alaih. Boleh tak dia menikahkan diri dia sendiri dengan makna dia boleh mengkabulkan akad nikah? Tak boleh. Kerana dia mahjurun alaih. Lepas tu siapa yang nak kabulkan akad nikah? Walinya. Begitu juga walinya nak kabulkan akad nikah tidak boleh melainkan dengan izin suami. Begitu. Itu masalah yang pertama. Kashfun niqab. Kata musannif, tiada dapat asing dengan berkahwin dirinya. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa perkara tersebut berlaku supaya tidak hilang dan bazir hartanya kepada perbelanjaan nikah. Sebab dia kan safih. Safih di sini makna dia tu memboroskan harta dia sehingga dia tu tak ada apa. Memboroskan harta ke arah benda yang tak ada manfaat seboros-borosnya, sehingga kan dia ditahan oleh hakim hartanya. Maka dia berkahwin tadi tak boleh dapat asing, makna tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dengan mengkabulkan akad nikah. Ilahnya kerana supaya tidak hilang dan bazir harta lagi. Dah lah dia bazir dah harta, dihajar, mahjurun alaih. Ni dia pergi nikah sendiri juga, maka dia akan menambahkan lagi beban dia untuk bazir harta. Maka semestinya orang tersebut perlu merujuk atau bermesyuarat dengan walinya terlebih dahulu untuk menerima pernikahannya. Ini mengkabulkan akad pernikahannya ketika akad nikah berlangsung. Dia kena rujuk dulu dengan mana minta izin. Seperti mana kata Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Dia kena minta izin dulu, boleh gedak ni? Boleh. Maka walinya lah yang akan menerima nikah tersebut. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Al-Fadhil Minhaj bahawa orang lelaki yang mahjur alaih dengan sebab safih di sini ialah dari sudut hissi. Apa tu? Maksudnya mahjur alaih jenis ini adalah dengan sekira-kira bahawa dirinya telah membazirkan hartanya. Hissi lah. Dia panggil zahir, nampak. Okay? Pembaziran harta yang berlaku pada hartanya itu menyebabkan dia ditahan hartanya daripada mengurus. Hajar ni maksudnya ditahankan ke atas suami itu daripada mengurus harta, daripada tasarruf harta, daripada mengurus harta. Maka dengan sebab itu dia juga tidak boleh ada hak untuk tasarruf nikah, untuk menguruskan pernikahan sendiri. Gitu. Safih yang tidak dihajar, bolehkah bernikah dengan sendirinya? Jadi persoalan lah. Bila Syekh Daud kata suami yang mahjur alaih ditahan harta atas dia, kemudian dia tak boleh nikah melainkan dengan izin walinya. Soalan, kalau dia itu mahjur alaih dengan sebab safih, bukan, kalau dia ni safih, orang yang bazir harta, tapi dia tidak dihajarkan, dia tidak ditahankan oleh hakim daripada tasarruf harta, adakah dia boleh nikah sendiri? Itu soalan dia. Jadi berlaku khilaf, berlaku perselisihan ulama berkaitan dengan orang lelaki yang safih akan tetapi belum ditahan oleh hakim sama ada boleh bernikah dengan sendirinya ataupun tidak. Belum ditahan oleh hakim ni, ditahan daripada mengurus harta lah, ditahan daripada mengurus harta oleh hakim. Khilaf tu sama ada boleh bernikah dengan sendiri atau tidak. Begitu. Pandangan pertama, Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Al-Fadhil Minhaj bahawa begitu juga sama hukumnya, iaitu tidak boleh bernikah dengan sendirinya apabila seseorang itu safih pada hukum. Mana walaupun dia ni safih, tak dihajar, tidak ditahan oleh hakim daripada tasarruf harta, maka dia tetap juga tidak boleh untuk menguruskan pernikahannya sendiri. Safih pada hukum yang dimaksudkan ialah orang yang membazirkan hartanya ke jalan yang tidak sebenar.
akan tetapi belum ditahan oleh hakim. Mana safih dia itu tidak zahir, tidak hissi lagi. Mana safihnya itu belum dihukumkan secara jelas dia itu ditahan harta daripada tasarruf ataupun tidak. Tiba-tiba dia tu masih gelar safih tak? Masih digelar safih tapi pada hukum. Sebab apa pada hukum? Kerana belum lagi ditetapkan oleh hakim ataupun pengurus ataupun dia panggil pihak berkuasa untuk menahan harta daripada diurus. Tak ada. Ini dinamakan juga sebagai as-safih al-muhmal. Safih al-muhmal dia panggil. Okey, mana pandangan pertama tak boleh juga. Pandangan yang kedua, pandangan asah. Pandangan asah menurut Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Dia kata boleh orang tersebut tasarruf, mana boleh menguruskan pernikahan dia sendiri. Dan sebahagian daripadanya daripada tasarruf tu ialah nikah. Jadi tasarruf secara umum. Mana tasarruf harta boleh lagi, tasarruf nikah boleh lagi, maka dia boleh menikah dengan sendiri. Pandangan ini juga turut disebutkan oleh Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala dalam An-Najmul Wahhaj fi Syarhil Minhaj. Habis. Orang lelaki yang mahjur alaih dengan sebab safih, takut berlaku zina, perlukah mendapat persetujuan walinya? Jadi kita sekarang ni bahas berkaitan dengan keadaan yang normal, keadaan yang biasa. Dan kalau keadaan dia takut kalau berlaku zina lagu mana? Perlukah dapat izin wali? Ni pun dibahas juga. Imam Ibn Rif'ah rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Kifayatun Nabih Syarh At-Tanbih bahawa perbahasan di atas merujuk kepada masalah orang tersebut tidak mencapai tahap takut. Masalah di atas, masalah tadi lah. Masalah di atas tu ialah pada masalah orang tersebut tidak mencapai tahap takut akan berlakunya maksiat jikalau tidak bernikah. Maka kena perlu izin wali. Kalau untuk safih yang tidak mahjur alaih, khilaf. Kalau safih yang mahjur alaih, tak ada khilaf. Okey. Sebaliknya jikalau berlaku sedemikian, berlaku apa dia? Takut berlaku zina. Maka menurut pandangan asah, mana ada khilaf juga. Pandangan asahnya, sah pernikahannya dengan bernikah sendiri meskipun tidak mendapat keizinan daripada walinya, wali suami sekalipun. Jadi ada 3 masalah. Pertama, mahjur alaih bisafah, dengan makna dia ditahan dah harta dia daripada tasarruf, maka boleh nak nikah dengan sendiri? Tak boleh. Dia kena izin wali. Wali nak menikahkan dia, nak mengakadkan qabul bagi suami itu pun tak boleh melainkan dengan izin suami. Begitu juga suami yang safih tapi tidak mahjur alaih. Khilaf ulama. Pandangan yang asah menurut Ibn Hajar kata boleh nikah dengan sendiri. Pandangan yang Syekh Khatib senukil ialah tidak boleh nikah juga, sama macam mahjur alaih bisafah. Yang ketiga, mahjur alaih takut zina. Tadi tidak takut zina yang berlaku tadi. Takut zina, hak tu tidak perlu, menurut pandangan asah, tidak perlu untuk mendapat keizinan daripada wali. Habis, selesai. Pernikahan lelaki yang mahjur alaih dengan safih melalui izin wali. Ni baca kan? Baca dah. Kata musannif berkahwin dengan izin walinya. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahhaj fi Syarhil Minhaj bahawa hanya sahaja ditahankan ke atas orang tersebut harta supaya dapat menjaga hartanya, dapat jaga harta daripada bazir, dapat jaga harta daripada bazir, daripada buang harta. Daripada Abi Tayyib bin Salamah dan selainnya menyatakan bahawasanya tidak boleh wali mengizinkan orang tersebut bernikah kerana statusnya sebagai mahjur alaih. Ada sebahagian pandangan yang kata gitu, tidak boleh wali mengizinkan dia menikah. Maka orang yang mahjur alaih ini diserupakan dengan kanak-kanak. Diserupakan dengan kanak-kanak. Mana kanak-kanak tidak boleh buat keputusan untuk menikah, dan wali tadi tidak boleh menikahkan kanak-kanak melainkan ada hajatnya. Namun begitu pendapat kuat mazhab ialah wali boleh mengizinkan orang tersebut. Orang mana? Orang yang mahjur alaih tadi bernikah. Bahkan tidak boleh orang tersebut menikah tanpa persetujuan daripada walinya. Pendapat kuat mazhab. Mana Syekh Daud Al-Fatani dia mengambil dan menukilkan pandangan kuat mazhab. Orang lelaki dalam keadaan rasyid. Rasyid ni lawan bagi safih. Makna dia ni orang yang tidak membazirkan hartanya. Orang yang rasyid lah. Kemudian safih. Gitu. Jadi dia asalnya rasyid. Dia asalnya boleh urus harta. Tiba-tiba safih. Tiba-tiba bodoh. Bila bukan bodoh apa? Bodoh mengurus harta lah. Sehingga dia bazir. Bolehkah bernikah dengan sendirinya? Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala dalam Mughnil Muhtaj ila ma'rifati alfazil minhaj
Dan Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala dalam An-Najmul Wahhash fi Syarh al-Minhaj telah menjelaskan bahawa seseorang yang menjadi safih selepas statusnya menjadi orang yang rasyid akan tetapi tidak ditahan oleh hakim, maka berlaku perselisihan pandangan terhadap tasarrufnya, tasarruf orang yang safih selepas rasyid itu pada pernikahannya. Namun begitu menurut pandangan yang asah ialah boleh. Jadi khilaf juga. Jadi maknanya orang yang asalnya rasyid boleh mengurus harta, tiba-tiba dia jadi safih, buat bazir harta, sehingga kan ditahan apa nama tu rasyid, apa tadi? Dia jadi safih selepas jadi rasyid tetapi tidak mahjur alaih. Tidak mahjur alaih. Mana dia masih digelar safih tapi tidak ditahan oleh hakim. Maka khilaf ulama, pandangan asah boleh juga. Pandangan asah adalah boleh. Tapi kalau mahjur alaih, kembali kepada perbahasan tadi. Kalau dia tu rasyid, kemudian safih yang mahjur alaih, maka kembali kepada perbahasan tadi, dia perlu juga mendapat keizinan daripada walinya. Yang khilaf ni ialah dia tu safih selepas rasyid yang tidak mahjur alaih. Maka hak tu berlaku khilaf. Pandangan asah boleh, pandangan muqabil asah tidak boleh. Tidak boleh dengan makna perlu nikah itu dengan keizinan wali. Wali mengkabulkan akad nikahnya dengan izin mahjur alaih. Jadi wali pun walaupun dia dapat menikahkan dengan makna dengan makna dia tu menerima kabul nikah tu, tetapi dia tidak boleh senang-senang saja menikahkan, mengkabulkan akad nikah melainkan dengan izin suami tu. Kata musannif, diterimakan baginya walinya. Syekh Ad-Damiri rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahhash fi Syarh al-Minhaj bahawa perkara ini berlaku seperti mana walinya tersebut menjadi wali bagi pihaknya dalam bab penerimaan jual beli dan hibah. Gitu ya. Betul lah, betul. Sebab dia dah dapat jawapan dah, maknanya wali nak mengkabulkan akad nikah tidak boleh melainkan dengan izin mahjur alaih. Maka Syekh Syekh Ad-Damiri tambah dalam kitab An-Najmul Wahhash, mana bolehnya wali itu mengkabulkan akad nikah dengan izin mahjur alaih seperti mana wali mewakili bagi pihaknya dalam bab penerimaan jual beli. Mana penerimaan jual beli ni, kawan tu nak beli benda, mahjur alaih tu nak beli sesuatu, tapi dia tidak boleh untuk berlaku akad nikah dengan mahjur alaih secara langsung. Dia kena wali dia yang terima, wali dia yang dibeli. Begitu juga dalam urusan hibah. Maknanya pembelian tersebut boleh diwakili oleh wali selagi mana mahjur alaih itu tahu. Selagi mana mahjur alaih ataupun suami yang mahjurun alaih bisababis safih itu tahu apa yang dia nak buat. Okey. Keperluan izin mahjur alaih dengan sebab safih. Kenapa perlu izin mahjur alaih? Bukan. Perlukah mahjur alaih ni mengizinkan walinya, baru walinya itu boleh menikahkan dia? Dalam kitab Syekh Daud kata kena izin. Cuma dalam kitab kita ni, saat topik ni seolah-olah macam berlaku khilaf. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahhash fi Syarh al-Minhaj bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama terhadap keperluan wali meminta izin kepada mahjur alaih untuk menikahkannya atau mengungkapkan ucapan qabul nikah dengan seorang perempuan. Jadi khilaf. Jadi pandangan Syekh ataupun pandangan yang dinukilkan oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ialah kata boleh. Kena minta izin. Wali kena minta izin kepada suami yang mahjur alaih untuk menikahkannya. Jadi kita ni kata khilaf. Maka pandangan pertama, pandangan Syekh Abu Hamid. Abu Hamid di sini bukan Imam Ghazali ya. Abu Hamid ni Qadi Abu Hamid. Qadi ada 3, Qadi Abu Tayyib, Qadi Abu Hamid, Qadi Husain. Tapi bila itlaq Qadi Husain. Kalau Qadi Abu Hamid atau Qadi Abu Tayyib, dia akan sebut nama, tak boleh sebut Qadi saja. Itu dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Dan para ulama Iraq, biasa kitab Majmu' dia sebutlah Al-Iraqiyun, qala Al-Iraqiyun, qala Al-Khurasaniyun. Dua ni canggah lalu. Ulama Iraq, ulama Khurasan. Dia kata tidak perlu meminta izin. Dia kata tidak perlu meminta izin. Hal ini berlaku Hal ini berlaku kerana diserahkan kebaikan yang sepatutnya didapati oleh lelaki yang mahjur alaih tersebut kepada walinya. Segah tu.
Bila dia tak boleh tasarruf nikah, maka wali yang akan tasarruf nikah. Maka segala perkara yang berkaitan dengan nikah serah 100% kepada wali. Tak ada kaitan dah dengan mahjur alaih. Dia kata gitu. Maka apabila wali tersebut mengetahui hajatnya untuk bernikah, maka perlulah wali tersebut menikahkannya seperti wali itu memberikan makanan dan pakaian ketika mana berhajat kepada keduanya. Jadi wali tu tahu kata dia nak nikah ni, nampak kata ni. Jadi dia perlu dah izin mahjur alaih untuk dia tu nikahkan dia? Tak perlu. Pandangan pertama. Pandangan kedua, pandangan yang asah, perlu meminta izin mahjurun alaih tersebut. Mahjur alaih bisafah. Hal ini kerana dirinya itu seorang mukallaf, ni illah. Dia hal ini tu illah. Jadi kita kata dah, kalau siap nanti kasyfu nikah habis ni, boleh pula buat al-ilalu fi nikah. Illah dalam munakahat. Kita buat satu illah, apa masalah dalam illah tu? Kita bawa masuk semua soalah ni, soalah tu. Jadi kita dapat simpulkan berapa illah kesemuanya dalam bab munakahat. Lambat lagi tu. Pandangan pertama dia kata apa? Sebab apa kena izin? Sebab mahjur alaih kan mukallaf. Lagi pula merdeka. Kalau dia bukan mukallaf, macam contoh budak-budak, memang tak perlu izin sebab dia bukan ahli izin. Kalau hamba, dia kena merdeka. Jadi merdeka dan juga mukallaf ada hak keizinan. Dia panggil ahliyatul izni. Ahliyatul lil izni. Ada keahlian untuk memberi izin. Maka dia perlulah meminta izin. Penerimaan nikah oleh wali dengan mahar mithil ataupun kurang. Sekarang ni wali kena qabul nikah. Dia kena qabul nikah tu dalam keadaan nilai mahar mithil ke ataupun kurang daripada mahar mithil. Ini tak jelaskan dalam Idahul Bab. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhash bahawa jikalau wali menerima akad nikah bagi pihak mahjur alaih, maka wali tersebut perlu menerimanya dengan berdasarkan mahal mithil ataupun kurang. Soalan. Maka jikalau lebih daripada kadar mahal mithil, maka sah pernikahan tersebut dengan bayaran mahar mithil menurut pandangan asah. Gitu ya. Jikalau wali menerima akad nikah bagi maka wali tersebut perlu menerima dengan berdasarkan jadi persoalan yang tidak dijawab. Persoalan yang tidak dijawab. Kalau seorang wali menerima akad nikah bagi pihak mahjurun alaih, kemudian dia tu mestilah kena sekali mahar. Jadi mahar tu mahar apa? Mahar mithil ke kurang mahar mithil? Soalan gitu ya, tergantung. Lepas tu jikalau lebih daripada kadar mahar mithil, maka sah pernikahan tersebut dengan bayaran mahar mithil menurut pandangan asah. Jadi ada khilaf. Kalau lebih daripada mahar mithil, contoh mahar mithil sekitar ni 2,000. Jadi dia pun akad nikah menerima akad nikah tu dengan harga 3,000, melebihi harga harga mahar mithil. Jadi macam mana sekarang ni? Dia ni menikahkan mahjurun alaih, maka khilaf. Pandangan asahnya ialah mestilah bayar dengan bayaran mahar mithil saja. Tak perlu lebih daripada bayar mahar mithil. Pandangan kedua, kena bayar seperti mana yang ditetapkan lebih mahar mithil. Tapi pandangan asah, dia kata tadi qadar bayaran mahar mithil sahaja. Cuma persoalan tadi sebelum tu tak dijawab. Mana ada fihi nazar. Tak tahu dia tak ada jawapan. Jawapan soalan yang tak ada jawapan. Soalan yang tak ada jawapan ni kita boleh banyak tengok dalam kitab hasyiah-hasyiah adalah. Antaranya Hasyiah Ibnu Qasim Al-Abbadi ala Tuhfah. Dia menyatakan persoalan dan dia bukan tak tahu jawapan. Dia tak sediakan jawapan. Dia suruh mikir. Fihi nazar gitu ya. Lepas tu tak ada apa. Diam gitu ya. Diam 1000 bahasa. Dia buat soalan apa? Lepas tu fihi nazar. Selesai. Tu Kalau ulama mutaakhiri hasyiah muhashim kemudian jawab, dia jawab Kalau tak ada jawapan juga fihi nazar juga. Sampailah orang jumpa jawapannya. Tu. Siapakah wali yang dimaksudkan? Okey, wali sini wali siapa? Dia kata wali siapa wali ni? Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala dalam Mughnil Muhtaj dan Syekh Ad-Damiri rahimahullahu taala dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhash telah menerangkan bahawasanya perkara ini maksudkan dengan wali di sini ialah dua. Ada dua. Pertama, jikalau baligh dalam keadaan safih. Baligh dalam keadaan safih, maka walinya ialah bapaknya kemudian datuknya.
jikalau baligh dalam keadaan safih. Mana sebelum balik safih dah, sampai balik safih juga. Maka pak dia lah ataupun datuk dia. Datuk tu kalau tak ada pak lah, pak dia ataupun datuk dia lah yang akan jadi wali. Yang kedua, jikalau balik dalam keadaan rasyid, dalam keadaan reti mengurus harta, kemudian safi, maka yang jadi wali qadinya ataupun pengganti qadi, dia panggil naib qadi. Jadi wali dalam bab safih ni dua. Kalau dia tu memang perasal safih sampai ke balik, maka pak dengan datuknya, pak atau datuknya. Bukan pak kemudian datuknya. Pak kalau tak ada, datuk lah. Kalau pak lah ada, pak lah, tak boleh datuk. Kemudian kalau dia tu asalnya rasyid, dia tu tidak boros harta, kemudian jadi safih. Mana dia balik dalam keadaan rasyid, kemudian safih, kemudian safih. Maka dia tu qadi yang akan mengakadkan, dia mengkabulkan nikah ataupun naib qadi yang mengkabulkan nikahnya. Begitu. Habis, penjaga mahjur alaih, bolehkah mengkabulkan pernikahannya? Penjaga ni kalau ada lah. Dia wali lain, penjaga lain. Tu. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa penjaga bagi mahjur alaih itu berlaku perselisihan pandangan ulama sama ada boleh mengkabulkan akad nikah, bukan akad nikah. Akad nikah bagi pihak mahjur alaih ataupun tidak. Khilaf. Penjaga dia. Pandangan pertama Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Al-Khulasah. Al-Khulasah salah satu kitab yang ringkasan daripada kitab Al-Wajiz. Al-Wajiz disyarahkan oleh Imam Ar-Rafi'i rahimahullah sebanyak 2 kali. Namanya Asy-Syarhus Shaghir, Asy-Syarhul Kabir. Dalam kitab fiqh bila sebut qala fi syarhain. Syarhain tu ialah syarah saghir, syarah kabir. Syarah kabir pula diringkaskan oleh Imam Nawawi jadi Rawdatut Talibin wa Umdatul Muftin. Diringkaskan pula oleh Imam Ibnu Muqri jadi Rawdut Talib. Disyarahkan pula oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah jadi Asnal Matalib. Ni. Besar buku Asnal Matalib 21 jilid. Sekali dengan hasyiah kali. Kemudian dia kata dalam Khulasah, dan Imam Ibnu Salah dalam fatwanya, fatwa Ibnu Salah, ada nama kitab Fatawa Ibnu Salah. Ibnu Salah lebih terkenal dalam ilmu hadis, tapi dia tidak dinafikan, dia juga ulama fiqh. Maka dia ada kitab Fatawa Ibnu Salah. Dia kata tidak boleh mengkabulkan, M tu kecil, tidak boleh mengkabulkan pernikahannya. Jadi penjaga bagi mahjur alaih, bukan bapa, bukan datuk, penjaga, tidak boleh mengkabulkan pernikahannya. Okey. Pandangan yang kedua, Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam bab wasiat. Bab wasiat. Okey, Imam Rafi'i dia ada banyak kitab lah. Asy-Syarhul Kabir tadi, Asy-Syarhus Shaghir, dengan satu lagi Al-Muharrar. Kitab Al-Muharrar ni diringkaskan jadi Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin Imam Nawawi. Minhajut Talibin diringkaskan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari jadi Manhajut Tullab. Manhajut Tullab disyarahkan jadi Fathul Wahhab. Dihasyiahkan Hasyiah Jamal Hasyiah Bijirmi ala Fathul Wahhab. Itu Imam Nawawi Manhajut Talibin tu syarahan dia lebih 300 lebih syarahan. Yang terkenal 3, Tuhfah, Nihayah, Mughni. 300 tu bukan semua cetak tu, ada manuskrip lagi. Pendapat yang telah dinaskan dalam dinaskan. Bila kata nas dalam kitab fiqh ada 2. Sama ada nas itu maksudnya Quran hadis ataupun nas tu dengan makna kalam Imam Syafi'i. Syekh Abu Hamid. Syekh ni qadi itulah. Qadi Abu Hamid rahimahullahu taala, Al-Qadi Husain rahimahullahu taala, Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala. Imam Al-Mawardi ada kitab Al-Hawil Kabir. Syarah kepada Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani murid Imam Syafi'i yang ringkasan daripada Jadi Al-Hawil Kabir tu besar bapak lah. Tu. Kalam Imam Al-Mawardi. Imam Mawardi katakan akidah dia Mu'tazilah. Al-Qadhi Abu Tayyib. Ni Qadhi Abu Tayyib rahimahullahu taala, Imam Ibn Sabbar rahimahullahu taala, Imam Ar-Ruyani rahimahullahu taala dan selainnya dia kata boleh mengkabulkan akad nikah bagi pihak mahjur alaih selepas datuk dan sebelum hakim. Itu. Maknanya kena melepasi juga pak tu.
Mana penjaga tu boleh mengabulkan akad nikah kalau tak ada pak, kalau tak ada datuk boleh dia sebelum pergi pada hakim. Sebelum pergi pada hakim. Mana pandangan pertama yang kata tak boleh tu mesti pak, tak ada pak, datuk, tak ada datuk tak boleh menjaga, terus pada hakim. Begitu. Pernikahan mahjur alaih adakah berdasarkan hajat? Adakah berdasarkan hajat ataupun tidak? Pernikahan mahjurun alaih. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa orang lelaki yang mahjur alaih tersebut dikaitkan dengan berhajatnya kepada bernikah untuk membolehkannya bernikah, meskipun Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan keharusan bernikahnya itu secara mutlak dan umum. Imam Nawawi dikatakan bahawasanya mahjur alaih bisafah ni boleh nikah secara mutlak. Namun katalah kita Najmul Wahash, laki yang mahjur alaih ni boleh dinikahkan dengan sebab ada hajat pada nikah. Bukan secara mutlak. Hal ini berlaku supaya hartanya tidak akan menjadi binasa dengan tanpa berhajatnya dirinya kepada pernikahan. Jadi Imam Nawawi seolah-olah mengatakan boleh secara mutlak. Tak. Dia dengan qaid. Sebab kalau dia tidak ada hajat, dia telah membinasakan harta dia, bayar mahar, bayar nafkah. Jadi dia membazirkan harta. Jadi ada juga nikah ni membazir harta. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Mughni bahawa yang dimaksudkan berhajat di sini bukan sekadar berdasarkan kata-katanya sahaja seperti aku berhajat pernikah, bukan itu. Sebaliknya perlu nyata alamat-alamat yang menunjukkan dirinya telah zahir syahwatnya untuk bernikah. Nak berasa jimak ke, tengok dinding pun kerah ke. Jadi gitulah. Jadi dah tak boleh tahan tu. Ataupun berhajatnya kepada orang yang berkhidmat kepadanya. Orang yang perlu khidmat bak dia duduk seorang-seorang, siapa nak jaga lagi? Jadi asal orang perempuan ni tak wajib bak khidmat-khidmat ni, tapi dijadikan alasan khidmat kerana asal fitrah itu, asal fitrah perempuan tu khidmat pada orang, khidmat pada suami dia, walaupun asalnya tak wajib. Hal ini berlaku kerana kadang-kadang dikatakan sedemikian, iaitu kata aku berhajat ni dalam keadaan berniat untuk menghabiskan dan membinasakan hartanya sendiri. Jadi dia mahjur alaih bisafah. Jadi tidak boleh dia kata semata-mata aku berhajat kepada nikah, boleh mengatakan, boleh cok atas dia kata dia ni berhajat dah nikah. Tak boleh. Mesti nyata alamat-alamat yang menzahirkan syahwat dia. Sebab elak dia ialah kerana boleh jadi dia buat pengakuan itu untuk membazirkan harta dia. Dia seronok bazir harta. Pelik kawan ni. Jikalau seseorang mempersoalkan bahawa isteri tidak wajib untuk berkhidmat kepada suami, lalu bagaimana seseorang bernikah dengan tujuan supaya isteri berkhidmat kepadanya? Ini bukan kita punya ayat sendiri, bukan. Dalam kitab Maka sebahagian para ulama menjawab dengan bahawasanya tabiat perempuan ini membawa kepada suka berkhidmat kepada orang lain. Jadi tidak boleh ada persoalan. Tidak boleh mempersoalkan isteri ni tak wajib khidmat pada suami. Dia tak khidmat ke guna? Tak. Kalau dia tidak berkhidmat pada suami dengan alasan isteri itu tidak wajib untuk berkhidmat pada suami, maka dia sudah melanggar fitrah sebagai orang perempuan. Yang mana asal fitrah orang perempuan tu suka berkhidmat. Berkhidmat kepada siapa sahaja, khususnya kepada suami. Ni kalam juga daripada Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala. Mahjur alaih menikah dengan dua orang perempuan. Dia kata tadi mahjur alaih kena menikah dengan sebab hajat. Sekarang ni nak menikah dua, poligami, boleh tak? Lalu Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa tidak boleh lelaki yang mahjur alaih ini bernikah dengan dua orang perempuan. Tak boleh. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menjelaskan dalam Mughni bahawa perkara tersebut berlaku kerana dirinya bernikah berdasarkan hajatnya. Jadi kalau dua tu tak berhajat tak boleh. Tapi kalau dua tu berhajat boleh pula. Ilat dia kait dengan hajat. Maka telah selesai hajatnya tersebut dengan seorang isteri sahaja. Namun begitu, jika tidak mencukupi hajatnya dengan seorang isteri, maka boleh dia menambahnya seperti mana perbahasan orang gila yang terdahulu. Orang gila poligami bahada. Mahjur alaih poligami bahada. Orang biasa belum lagi. Orang biasa sama je hukumnya dengan nikah. Kalau berhajat dan dia itu boleh kemampuan untuk bayar nafkah isteri dia, boleh nikah lebih daripada satu. Itu orang lelaki punya. Orang lelaki punya hak. Tidak boleh dicampuri urusan oleh perempuan yang tak ada hak untuk poligami. Marah orang perempuan lepas orang.
Mahjur alaih tidak boleh menghimpunkan dua orang hamba perempuan. Mahjur alaih tidak boleh menghimpunkan dua orang hamba perempuan. Okey, ni sistem hamba lah ni. Syekh Ad-Damiri rahimahullah ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa orang lelaki yang mahjur alaih tidak boleh menghimpunkan dua orang hamba perempuan dengan tujuan bersetubuh bersamanya meskipun banyak hartanya sekalipun. Tak boleh. Tak boleh banyak hamba. Satu je. Memang hamba keperluan dia boleh bersetubuh dengan dia, tapi tak boleh untuk mahjur alaih. Kerana akan mempergunakan banyak harta. Itu alasan mereka tadi. Memboroskan harta, membinasakan harta, membuang harta pada benda yang tak berhajat. Kalau berhajat, maka boleh. Habis, selesai. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan jika berkahwin safih yang dihajarkan itu, yang dihajarkan oleh hakim tu, hakim ke apa tadi kata? Oh, tak ada. Dihajarkan itu, okey, dihajar ni ditahan. Dengan tiada izin walinya, wali mahjur alaih, maka nikah mahjur alaih itu batilun, batal, tak boleh, tak sah. Maka jika diwati, okey, titik situ, okey. Dan jika berkahwin supaya yang safih yang dihajarkan itu dengan tiada izin walinya, kashfun niqab, kata musannif dengan tiada izin walinya, yakni daripada walinya yang termasuk sekali hakim ketika ketiadaan bapa atau datuk. Tadi kita kata dah, kalau tak ada bapa, datuk. Kalau tak ada datuk, qadi. Kalau ada penjaga, atas pandangan yang pertama yang Imam Ghazali tu, kalau lepas bapa, tak ada bapa, datuk. Tak ada datuk, terus pada qadi walaupun ada penjaga. Pandangan kedua, kena melalui penjaga dulu. Kalau tak ada juga, baru hakim. Itu. Atau datuknya masih ada, maknanya ketika ketiadaan bapa atau datuk, ataupun bapaknya atau datuknya masih ada, akan tetapi tidak membenarkannya bernikah. Ni mana yakni daripada wali yang termasuk sekali hakim. Wali di sini mana termasuk sekali hakim ketika ketiadaan bapa ataupun datuk. Mana datuk bapa tak ada, okey, cancel. Datuk ada tak? Datuk pun tak ada, cancel. Hakim ada tak? Hakim ada. Hakim tu wali dia. Ataupun ketiadaan izin wali dengan mana bapa atau datuknya masih ada tapi tak benarkan dia bernikah, ataupun mana tidak mengizinkan oleh wali. Intaha ad-dalil nasah. Kata musannif, nikahnya itu batal kerana dianggap sia-sia segala tuturan mahjur alaih dalam mengkabulkan nikah tersebut. Tu illah kenapa tidak sah, iaitu sia-sia segala tuturannya. Segala tuturan apa ni? Cakap ketika nak mengkabulkan nikah tu lah, aku terima nikahnya, jadi sia-sia, jadi lara. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, maka jika diwati safih tu. Tengok kata musannif, jika kashfun niqab, jika, yakni jika kita katakan dengan batalnya pernikahan tersebut, begitu. Jika panjang itu. Maka jika, yakni jika kita katakan dengan batalnya pernikahan tersebut. Okey, kalau begitu, kalau kita kata batal, diwati safih tu. Tu idhafat pada fa'il lah, iaitu bersetubuhnya oleh suami yang safih tadi pada nikah suami yang safih itu. Nombor 6, yakni nikah yang tidak izin wali, yang tidak izin oleh wali itu, maka tiada wajib atas mahjur alaih suatu. Nombor 7, yakni tidak wajib had. Tiada wajib atasnya suatu. Apa suatu tu? Pertama, tidak wajib had. Apa had? Tak dikenakan hukuman hudud. Sebab kalau ikutkan macam zina sini, dia tak sah nikah sebab wali tak izin. Lepas tu dia sah, dia nikah juga, lepas tu dia setubuh. Jadi kalau seolah-olah nikah yang tidak sah kemudian setubuh, macam zina lah. Di sini tidak wajib kena had, tidak perlu kena hudud zina. Dan tidak wajib atas mahjur alaih bayar mahar, sebab tidak sah. Nak bayar mahar apa? Dan kata qil, kata sebahagian wajib mahar mithil, sebab dia dah guna farah dia. Lihatlah Tuhfah jilid 7 muka surat 291. Kashfun niqab. Kata musannif, tiada wajib atasnya suatu. Adapun dari sudut hukuman hudud, maka tidak dikenakan hukuman tersebut.
tanpa berlaku perselisihan pandangan ulama. Tanpa khilaf. Tanpa khilaf. Hal ini kerana berlakunya syubhat. Ada syubhat. Sebab apa syubhat? Dia nikah. Okey, nikah ada wali, ada suami, ada isteri, ada sirah, ada akad, ada qabul. Tapi ada yang tak kena dengan nikah tadi, iaitu tak ada izin. Maka dia pun akad nikah macam biasa. Nampak macam surah nikah. Ada dah rukun-rukun nikah, tapi ada yang tidak sah pada pernikahannya. Jadi kaedah dia begini, setiap benda yang sah, setiap benda yang berlaku akad nikah dan akad nikahnya itu tidak sah dan berlaku persetubuhan, dia tidak dikira zina. Kaedah dia begitu. Setiap benda yang berlaku akad nikah, kemudian ternyata akad nikah tu tidak sah, kemudian berlaku persetubuhan, tidak dipanggil zina. Tak dipanggil sebagai zina. Zina ni yang kena hudud ni ialah secara jelas tidak ada akad apa langsung. Memang tak ada akad apa langsung. Maka itu dianggap zina. Tak ada akad langsung, tiba-tiba berah lalu dah. Masuk dalam parah. Maka tu memang zina secara yakin. Hak ni ada syubhat. Syubhat apa? Nak kata sah tak sah, nak kata tak sah tak juga, sebab ada wali, ada saksi, ada apa? Ada suami, ada isteri, ada sirah, ada tukar akad nikah. Jadi lagu mana? Jadi ada syubhat. Jadi tidak ada berlaku khilaf ulama kerana ada syubhat. Maka sekiranya hasil daripada persetubuhan tersebut akan lahirnya seorang anak, maka dia panggil anak itu anak yang hasil daripada wati syubhat. Wati syubhat ni niscaya akan dinisbahkan anak tersebut tetap kepadanya kepada mahjur alaih. Okey, ini kaedah. Setiap wati syubhat yang hasilnya akan ada anak itu akan dinisbahkan kepada pak dia. Mana kepada orang lelaki yang bersetubuh dengan mak dia tu. Jadi contoh wati syubhat lain. Contohlah kawan ni upik-upik. Tu muka sama 100%. Dan dia menikah pula masing-masing dengan muka 100% juga sama. Dua kembar lelaki, dua kembar perempuan nikah. Lepas tu malam setubuh. Waktu malam setubuh, dia ingat ni isteri dia nampak lain. Rasa lain ya, kesedapan tu. Rasa lain. Dulu lain, sekarang lain. Pas tubuh tengok bukan bini dia. Jadi wati tadi tidak berdosa kerana tidak sengaja. Dia panggil wati syubhat. Lepas tu tiba-tiba keluar anak hasil daripada setubuh tu. Maka anak tu adalah bin orang yang setubuh. Bin orang yang setubuh tu. Walaupun yang laki tu bukan suami dia. Dan tidak dikira sebagai anak yang hasil daripada zina. Hasil daripada apa? Hasil daripada zina. Adapun dari sudut mahar, menurut pandangan yang sahih yang disebutkan oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Tuhfah dan Syekh Muhammad Ramli rahimahullah dalam Nihayah, tidak perlu untuk membayar sebarang mahar seperti mana seseorang membeli suatu barang kemudian merosakkannya, maka orang tersebut tidak perlu mengganti seperti mana seorang membeli suatu barang kemudian merosakkannya, maka orang tersebut tidak perlu membayar ganti rugi. Kita beli barang, kita yang rosakkan sendiri. Tak payahlah penjual tu ganti balik, kita yang buat sendiri. Tu Jadi Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar ittifaq tidak perlu bayar mahar. Perkara yang disebutkan ini yakni apa tu? Yakni daripada tidak wajib dikenakan hudud dan membayar mahar itu hanya tertentu jika sekiranya isteri itu seorang yang rasyidah, bukan safihah, dan mukhtarah. Dia nikah tu dalam keadaan dia sendiri pilih nak nikah dengan lelaki tu, bukan dipaksa. Sebaliknya, jikalau isterinya itu seorang kanak-kanak. Satu, kanak-kanak ni mana tak rasyidah ni? Tak sabit rasyidah pada dia. Orang gila tak sabit rasyidah pada dia. Orang yang dipaksa bukannya mukhtarah. Orang yang dinikahkan secara ijbar sama jugalah fi suratil ijbar, fi suratil mukrah, pada gambaran yang dipaksa. Dan perempuan yang tidur, dia tidur pergi tubuh dengan kawan tu, maka wajib lelaki tersebut membayar mahar mithil. Jadi ada pengecualian. Isteri kalau kanak-kanak, orang gila, orang yang dipaksa nikah, orang yang dinikahkan secara ijbar. Ini wali mujbir itu menikahkan dia kerana ada hak ijbar kepada wali tu. Dia pun menikahkan anak perempuannya dengan orang tu. Dan perempuan yang tidur, menikahkan siapa? Menikahkan dengan lelaki yang mahjur alaih. Dan perempuan yang tidur, lepas tu disetubuhi oleh mahjur alaih tadi, maka wajib. Ataupun perempuan yang tidur kemudian disetubuhi oleh lelaki tanpa sengaja lah. Mana-manalah lelaki yang bersetubuh dengan perempuan yang tidur tadi, dia bangun-bangun tengok-tengok dah kena setubuh dah.
Dalam keadaan tak tahu kata ada orang yang, lelaki yang setubuh tu ingat suami, bukan suami, orang lain. Maka dia wajib bayar mahar mithil. Yang tak wajib bayar mahar mithil ialah perempuan yang rasyidah dan juga mukhtarah. Dua sifat ni ada dan berlaku wati syubhat, tidak perlu bayar mahar mithil. Tapi kalau berlaku wati syubhat dalam keadaan dia kanak-kanak ataupun orang gila, orang yang dipaksa, orang yang nikahkan secara ijbar, perempuan yang tidur di tubuh juga, maka lelaki ni wajib bayar mahar mithil. Habis. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan tiada harus ia mahjur alaih berkahwin dengan lebih daripada mahar mithil. Ni tadi soalan tadi. Jadi mestilah dia menikah. Okey, betul lah tadi tu. Mana dia berkahwin dengan mahar yang bukan lebih daripada mahar mithil. Mahar mithil 2,000, maka tidak boleh lebih daripada 2,000 mahar dia. Maka jika dilebih mahar daripada mahar mithil, niscaya lagha yang lebih daripada mahar mithil. Dia akad nikah 3,000, sedangkan mahar mithil 2,000, maka dia tidak perlu bayar hak 1,000 lagi. Dia bayar 2,000 sudahlah, sebab itu mahar mithilnya. Habis itu. Kashfu niqab kita. Orang yang mahjur alaih bernikah dengan qadar melebihi mahar mithil. Kata musannif dengan yang lebih daripada mahar mithil. Yakni meskipun walinya memberikan keizinan untuk membayar lebih daripada kadar mahar mithil sekalipun, walaupun wali dia izin. Walaupun wali dia izin untuk bayar lebih daripada kadar mahar mithil, tetap kena bayar kadar mahar mithil sahaja. Kata musannif, niscaya lagha yang lebih daripada mahar mithil, yakni sah pernikahannya dengan mahar mithil. Kadar yang lebih daripada mahar mithil tersebut menjadi lagha dan sia-sia kerana ia suatu pemberian berbentuk harta daripada orang yang safih. Yang mana orang safih dengan sebab muflis, dengan sebab bazir harta ni, kita kena jaga harta dia daripada binasa. Jadi kalau bayar lebih daripada mahar mithil, itu seolah-olah membinasakan hartanya secara tidak langsung. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maka jika ditentukan oleh wali akan perempuan yang muayyan, maka jika ditentukan oleh wali, apa ditentukan? Nombor satu, yakni diizinkan. Jika diizinkan oleh wali akan perempuan yang muayyan, perempuan yang tertentu, atau perempuan yang pada dusun yang tertentu, kampung yang tertentu, atau rakit contohnya, tiada harus ia mahjur alaih itu berpaling kepada yang lainnya, yang lain daripada yang muayyan. Sekarang ni dia kata mahjur alaih nak nikah kena izin wali. Wali pun kata mu kena nikah dengan Fatimah, maka tidak boleh dinikah selain Fatimah. Ataupun mu kena nikah dengan perempuan yang ada di Batu Rakit sahaja, maka dia tidak boleh cari perempuan yang luar daripada Batu Rakit. Tu maksudnya. Maka tidak boleh dia berpaling, mana dia kahwin selain daripada yang ditentukan oleh wali. Gitu. Kemudian kashfun niqab kita, lelaki yang mahjur alaih bernikah dengan perempuan yang selain daripada yang ditentukan walinya. Kata musannif, tiada harus ia berpaling kepada yang lainnya. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa berlaku sedemikian kerana izin itu hanya tertakluk kepada perempuan yang telah ditentukan oleh wali sahaja. Ni ilah kerana tidak sah tu. Maka tidak boleh dipindahkan kepada orang lain perempuan. Tak boleh pindah kepada perempuan lain. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala telah menerangkan dalam Mughni bahawa Syekh Ibnu Abid Dam telah berkata, ni nukil lah, jikalau perempuan yang selain ditentukan oleh wali itu jauh lebih baik nisbah keturunan, kecantikan, agama daripada perempuan yang diizinkan wali, dan lebih rendah nisbah kadar mahar, nafkah yang akan diberikan kepada perempuan yang dipilih oleh wali tersebut, maka sah pernikahan tersebut tanpa berlaku perselisihan pandangan ulama. Ini kata Syekh Ibn Abid Dam. Jadi Syekh Ibn Abid Dam dia kata gini, kalau perempuan kalau perempuan yang selain ditentukan wali, mana wali tentukan suruh nikah dengan Fatimah, dia nak menikah dengan Aisyah. Jadi Fatimah pilihan wali dia tu banding dengan Aisyah pilihan dia sendiri, pilihan Aisyah tu lebih baik.
Lebih baik apa ya? Lebih baik nisbah keturunan. Aisyah tu lebih baik nisbah kecantikan, agama, daripada perempuan yang diizinkan oleh walinya, iaitu Fatimah. Dan lebih rendah nisbah kadar mahar. Kalau menikah dengan Aisyah pilihan mahjur alaih ni, kadar mahar rendah sikit. Kan kita nak jimat harta dia, kadar mahar tu rendah. Nafkah yang akan diberikan daripada perempuan yang mana tadi? Lebih rendah nisbah kadar mahar dan nafkah dan nafkah yang akan diberikan daripada perempuan yang dipilih oleh wali tersebut. Kalau perempuan yang dipilih oleh wali itu Fatimah, kena bayar mahar sikit. Nafkah pun kena pakai banyak. Maka kata Syekh Ibn Abi Dam, ini tak ada khilaf, maka boleh dia nikah dengan perempuan yang bukan wali yang pilih. Perkara ini berlaku jikalau telah ditentukan mahar tertentu, kemudian dirinya bernikah dengan kadar mahar yang lebih kurang daripada kadar yang telah ditetapkan. Jadi ada ta'in masalah lah. Perkara ini berlaku kalau ditentukan mahar tu, kemudian dirinya bernikah dengan kadar mahar lebih kurang. Wali dia kata menikah dengan Fatimah tu mahar dia 1,500. Dia dapat orang lain yang namanya Aisyah dengan qadar 500 dia bayar. Maka boleh nikah dengan qadar 500 tu dengan Aisyah, pilihan mahjur alaih, walaupun wali dia izin orang lain, tapi dengan kadar mahar yang lebih mahal daripada yang dia pilih. Maka boleh nikah dengan perempuan yang dia pilih. Itu. Orang yang mahjur alaih bernikah dengan kadar mahar mithil ataupun kurang. Sini Syekh Ad-Damiri rahimahullah ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash bahawa orang lelaki yang mahjur alaih perlu bernikah dengan seorang perempuan kadar mahar mithil atau kurang daripadanya. Tadi tu bukan soalan tu. Maknanya tadi tu dia boleh menikah dengan seorang perempuan qadar mahar mithil ataupun kurang daripada mahar mithil. Kalau lebih daripada mahar mithil, tetap kena bayar mahar mithil. Dia boleh menikah dengan perempuan yang mahar dia qadar mahar mithil ataupun kurang. Kalau lebih daripada mahar mithil, maka kena bayar mahar mithil sahaja, bukan lebih daripada bayar mahar mithil. Itu. Hal ini berlaku kerana meraihkan kepada izin wali dan maslahah orang safi. Izin wali apa dia? Izin wali untuk dia menikah dengan orang tu. Maslahah bagi orang safi iaitu tidak membazirkan harta, tidak membinasakan harta. Itu. Wali tidak menetapkan perempuan betul lah. Wali tidak menetapkan perempuan tertentu. Okey, wali dia suruh izin kahwin, tapi dia tak tetapkan perempuan yang tertentu. Ini masalah yang seterusnya. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka jika berpaling ia seorang mahjur alaih tadi daripada yang ditentukan, mana wali dia suruh menikah dengan Fatimah, dia pergi nikah dengan Aisyah, niscaya tiada sah kahwin mahjur alaih itu. Nombor 2, yakni kerana berkahwin ia mahjur alaih dengan ketiadaan izin walinya, wali mahjurun alaih. Tidak sah melainkan surah tadi melainkan surah tadi, iaitu kalau dia dapat perempuan yang lebih kurang mahar dia, bahkan lebih baik agamanya, maka boleh dia menikah dengan pilihan dia sendiri, bukan walinya. Maka muqabalahnya, jika tiada ditentukan perempuan bagi mahjur alaih, menikahlah aku boleh bagi izin dengan siapa, tak ada dengan siapa-siapa, dan ditentukan, tapi walaupun dia tak tentukan perempuan mana, ditentukan qadar maharnya, mahar bagi pernikahan mahjur alaih seperti 1,000 umpama 1,000. Nombor 3, yakni tidak ditentu oleh walinya akan mana-mana perempuan, tetapi menentu oleh wali akan qadar mahar, maka berkahwin ia seorang mahjur alaih tadi dengan 2,000 dan mahar mithilnya, dan dengan mana padahal mahar mithil perempuan tu lebih daripada 1,000, maka fasad akad nikah tadi kerana wali tiada izin pada yang lebih. Sebab dia izinnya 1,000, dia izinnya hanya 1,000. Tiba-tiba mahjur alaih tadi dia pergi menikah qadar 2,000, jadi lebih daripada qadar yang telah diizinkan oleh wali. Dan yakni sedangkan mahar mithilnya itu, mahar mithil siapa? Mahar mithil perempuan tu lebih daripada 1,000. Patutnya kena bayar lebih 1,000 lah. Tapi wali dia tu hanya mengizinkan
boleh nikah dengan qadar mahar 1,000. Maka dia tidak boleh menikah dengan perempuan yang mahar mithilnya lebih 1,000. Dia kena cari perempuan dengan mahar 1,000 juga. Dengan mahar apa? Dengan mahar 1,000. Tidak boleh lebih daripada 1,000. Kalau lebih daripada 1,000 mahar dia, mahar mithil dia, sedangkan mahar mithil tersebut memang perempuan tu lebih 1,000, maka dia kena cari perempuan lain, tak boleh menikah dengan perempuan tu. Kahwin juga dengan perempuan tu, fasad, tak sah. Ni kata tak sah ni. Sebab apa tak sah? Kerana wali tiada izin pada yang lebih, yakni lebih daripada qadar 1,000 tadi. Lebih daripada qadar 1,000. Nombor 4, yakni padahal mahar mithil perempuan itu lebih daripada 1,000. Tu kata dan tu dengan mana padahal. Wawul hal. Dan mengembalikan kepada barang yang ditentu oleh wali itu, memberi mudarat akan perempuan ila akhiri. Okey. Kashfun niqab. Kata musannif, maka jika tiada ditentukan perempuannya. Okey, Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam Minhajul Talibin wa Umlatul Muftin bahawa jikalau wali berkata, kalau wali kata gini, nikahkanlah oleh engkau dengan bayaran mahar 1,000. Seperti mana Syekh Daud sebutlah contoh tu. Dalam keadaan tidak ditentukan perempuan mana yang perlu dinikahkannya, maka hendaklah orang yang safih tersebut bernikah dengan seorang perempuan kadar mahar yang lebih rendah daripada 1,000 dan ingat mana? Lebih rendah 1,000 ataupun kadar mahar mithilnya. Kadar mahar mithil perempuan tu yang haknya 1,000. Jangan lebih daripada hak. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa jikalau seseorang bernikah dengan seorang perempuan dengan kadar 1,000, sedangkan mahar mithilnya itu lebih 1,000. Okey, dia kata jikalau seorang bernikah dengan seorang sini, seorang ni lah mahjur alaih tu lah. Jikalau mahjurun alaih bernikah dengan seorang perempuan dengan qadar 1,000, sedangkan mahar mithilnya, mahar mithil perempuan itu lebih 1,000, maka pernikahannya itu sah dengan mahar musamma. Mahar musamma apa dia dulu? Mahar musamma, mahar yang disepakati. Mahar mithil, mahar yang mahar yang dikenakan ke atas lelaki tu berdasarkan perempuan tu. Di situ biasanya mahar berapa? Itu mahar mithil. Adik-adik dia nikah berapa mahar dia? Nikah belaka dengan harga 2,000. 2,000 lah mahar mithil. Tapi kalau mahar musamma, mahar yang disepakati. Musamma ni yang disebut, yang dinamakan, ini disebut, yang disepakati lah sebelum sebut tu. Aku terima nikahnya Fatimah binti sekian-sekian dengan mas kahwin yang tersebut itu. Itu mahar musamma. Kalau dia tak sebut mahar, sah akad nikah tapi kena bayar mahar mithil. Sebab dia tidak sebut mahar tadi. Sah akad nikah tapi tidak sebut mahar, maka mengakibatkan dia wajib mahar mithil. Jadi seorang perempuan kadar dia 1,000. Mana? Seorang lelaki yang mahjur alaih tadi menikah dengan seorang perempuan dengan kadar 1,000. Mana mahar dia 1,000 lah. Dalam keadaan perempuan itu mahar mithil dia lebih 1,000, maka dia nak bayar dengan apa? Sah tak pernikahan? Pertama, sah tak pernikahan? Sah pernikahan. Sebab apa sah? Sebab dia tak lebih daripada kadar 1,000. Yang ditetapkan tu lah, tak lebih daripada kadar 1,000. Kan wali dia hanya izin 1,000 ya. Dia pun nikah 1,000. Dalam keadaan pada hakikatnya perempuan itu kadar mahar mithilnya adalah lebih 1,000. Sah tak pernikahan? Sah. Tapi kena bayar mahar musamma, bukan mahar mithil. Sebab apa mahar mithil tak kena? Sebab mahar mithil lebih 1,000. Sedangkan walinya hanya mengizinkan nikah qadar 1,000 dan dia pun nikah qadar 1,000. Dalam keadaan perempuan tu mahar mithil lebih 1,000. Maka sah pernikahan tapi dengan qadar mahar musamma. Mahar yang disepakati perempuan dan lelaki tu. Kalau patih lah. 900 lah. Kalau 1,000 lah. Tak akan boleh bayar 1,000 lebih. Sebab mahar dia hanya ditetapkan dan diizinkan 1,000 sahaja. Sebaliknya, jikalau mahar mithilnya itu lebih kurang daripada qadar 1,000, niscaya sah juga pernikahannya dengan qadar mahar mithil sahaja serta gugur kadar yang lebih daripada kadar mahar mithil tersebut. Ni masalah kedua. Masalah kedua sekarang ni, wali dia mengizinkan berapa? 1,000. Wali dia mengizinkan dia tu nikah RM1,000. Dia pun nikah lah.
Dia pun menikah lah. Tapi dalam keadaan perempuan tu qadar mahar mithil 800. Bukan lebih 1,800. Wali mengizinkan 1,000. Tiba-tiba perempuan tu mahar mithil dia 800. Maka sah lah nikah. Sah nikah. Sah nikah dengan bayar mahar mithil yang 800. Hak 200 lagi tak payah bayar. Walaupun izin wali 1,000. Tapi disebabkan mahar mithilnya memang kurang 1,000. Mahar mithil lah, tak payah bayar lebih. Kalau lebih tu akan membazirkan harta dia. Tu kaedah dia. Hal ini berlaku kerana jika diberikan kadar yang lebih tersebut, maka berlaku pemberian atau pengeluaran harta kepada orang lain daripada orang yang safi. Ilat yang sama pada tadi, iaitu bazir, binasa. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala juga telah menerangkan dalam Mughni bahawa sama juga masalah jikalau walinya berkata kepada orang safi tersebut. Dia kata gini, nikahlah engkau dengan 1,000 saja, 1,000 ringgit ke 1,000 dinar ke, dalam keadaan tidak menentukan perempuan daripada kabilah mana yang perlu dinikahinya, maka perlu orang tersebut nikah dengan qadar yang kurang daripada nilai 1,000 serta mahar mithilnya. Samalah. Dia tak tentukan mana-mana kabilah perempuan tu. Yang dia naknya bayar 1,000, nikah dengan 1,000 ringgit saja, maka dia kena bayar mahar mithil, qadar mahar mithil. Kalau kurang daripada 1,000, bayar qadar mahar mithil kurang 1,000 tu. Kalau 600, 700. Lebih daripada 1,000, lebih daripada 700 tak payah bayar, kerana akan binasakan harta dia. Tapi kalau mahar mithil lebih daripada 1,000, maka dia kena bayar apa tadi? Kena bayar mahar musamma. Kena bayar mahar musamma. Sama saja masalah kata. Hal ini berlaku kerana qadar. Hal ini berlaku kerana qadar yang lebih daripada ketetapan yang telah diizinkan oleh wali ataupun lebih daripada kadar mahar yang perlu untuk nikah adalah perbuatan yang ditegah oleh syarak bagi orang yang safi. Kenapa? Berlaku pembaziran. Sama saja. Wali mengizinkan safih bernikah secara mutlak. Mutlak ni maksud gini, boleh nikah mana-mana perempuan, tak tetap mana-mana mahar. Secara mutlak bolehkah bernikah? Soalan dia. Jadi khilaf. Syekh Ad-Damini rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarh al-Minhaj bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitan dengan wali bagi safih yang memberi izin secara mutlak tanpa mengkaitkan dengan mana-mana perempuan dan dengan kadar mahar yang tertentu. Khilaf. Pandangan sah pernikahannya seperti mana penghulu memberikan keizinan kepada hamba lelakinya dalam pernikahan. Jadi dalam kitab fiqh bila dia kata sah kama, makna masalah yang sama. Yasihun nikahu kama. Kama tu kena ambil perhatian, kena buat bulat. Kama ni samalah. Bahasanya dari sudut hukum sama, ilat pun sama. Seperti mana penghulu memberikan keizinan pada hamba lelaki untuk nikah secara mutlak, maka begitu juga dalam bab mahjur alaih boleh nikah kalau dapat izin wali secara mutlak. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menjelaskan dalam Mughni bahawa contoh wali memberikan keizinan secara mutlak ialah dirinya berkata kepada orang safi, nikahlah olehmu semata-mata. Nikahlah, gitu ya. Perempuan mana dia tak tentu. Kadar mahar tak tentu. Jadi kita ada 3 masalah sini. Dia tetapkan mahar, dia tetapkan perempuan. Apa hukum dia? Dia tetapkan perempuan, dia tidak tetapkan perempuan, dia tetapkan mahar. Yang terakhir, tak tetapkan perempuan, tak tetapkan mahar. Jadi ada masalah banyak. Yang kedua, tidak sah pernikahan tersebut. Ini pandangan kedua. Hal ini berlaku kerana semestinya wali tersebut menentukan. Jadi illah dia ialah mesti kena tentukan perempuan tertentu atau kabilah tertentu atau penetapan mahar tertentu. Kena ta'yin juga. Jikalau para ulama mengirakan izin secara mutlak itu sudah memadai, niscaya tidak dapat jaminan yang yakin bahawa orang tersebut akan bernikah dengan orang perempuan yang mulia dan baik. Gitu. Tu. Mana ada seolah-olah macam syok jugalah kalau kita serahkan kepada mahjur alih ni nikah secara mutlak, tak ada jaminan yang dia akan menikah dengan orang baik dan mulia, sehingga akan membinasakan harta safih tersebut untuk membayar mahar mithil perempuan yang ingin dinikahinya itu. Boleh jadi dia nikah dengan orang yang tak baik mana. Dah lah tak baik mana, dia punya mahar pula mahal aja. Itu akan membazirkan harta safih, memudaratkan harta safih, maka itu ditegah oleh syarak. Tu pandangan kedua. Cuma pandangan asahnya
sah bernikah. Sah bernikah kerana mendapat keizinan wali secara mutlak. Mahjur alaih bernikah dengan mahar mithil tatkala diizinkan wali secara mutlak. Okay, sekarang ni wali kata nikah. Tapi yang mahjur alaih ni dia nikah dalam keadaan bayar mahar mithil. Jadi boleh ke tidak? Syekh Ad-Damiri rahimahullah ta'ala dalam An-Najmul Wahash fi Syarh Al-Minhaj dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughnil Muhtaj telah menjelaskan bahawa orang lelaki yang mahjur alaih perlu bernikah dengan seorang perempuan dengan kadar mahar mithilnya ataupun kurang daripada mahar mithil apabila diizinkan oleh wali untuk bernikah secara mutlak. Mana boleh? Jadi wali itu kata nikahlah olehmu, selesai. Okey, kena nikah dalam keadaan bayar qadar mahar mithil atau kurang. Tidak boleh lebih. Kalau lebih akan mudaratkan harta safi, akan membinasakan harta safi tersebut. Jadi kena lebih kena kurang daripada mahar mithil ataupun qadar mahar mithil. Contoh qadar mahar mithil 5,000. 5,000 lah sebab wali tidak izin secara ta'yin berapa qadar dia. Secara mutlak ya mu nikah. Maka kalau dia punya mahar mithil tu 5,000, 5,000 ya. Ataupun kurang daripada 5,000. Tapi kalau lebih 5,000 tak boleh. Dia kena bayar 5,000 saja. Dia tidak lebih daripada 5,000. Hal ini berlaku kerana orang yang safih tersebut telah diizinkan oleh wali untuk bernikah. Itu illah dia. Zahir kelihatan seolah-olah tidak boleh mahjur alaih dengan sebab safih ini bernikah dengan seorang perempuan selepas mendapat keizinan mutlak daripada wali kadar mahar yang melebihi mahar mithil. Okey. Dia kata gini pula. Okey, zahirnya begini. Zahirnya andai kata wali itu memberi izin kepada dia boleh bayar lebih mahar mithil. Zahirnya seolah-olah mana tadi? Seolah-olah tidak boleh mahjur alaih dengan sebab safih ni bernikah dengan seorang perempuan selepas mendapat keizinan mutlak daripada wali kadar mahar yang melebihi. Bukan, silap. Bukan, silap. Sekarang ni zahir dia begini, dia kata. Jadi sekarang ni wali kata mu nikahlah secara mutlak. Jadi zahir ibarat wali tu seolah-olah memberi faham orang yang akan nikah ni iaitu mahjur alaih dia tidak boleh bernikah dengan kadar lebih mahar misil. Seolah-olah begitu. Zahir kelihatan begitu. Namun begitu pemahaman sedemikian tidak tepat. Pula dah. Kerana sah juga pernikahan dengan mahar yang lebih daripada mahar misil. Gitu. Tu. Walaupun begitu, nilai mahar yang lebih daripada mahar misil tersebut gugur dan menjadi sia-sia. Gini. Jadi macam tak ada bedah lah. Jadi sekarang ni wali kata mu nikahlah tanpa dia tetapkan perempuan mana, kabilah mana, penentuan mahar berapa. Jadi dia pun menikahlah dengan seorang perempuan kabilah sekian-sekian di tempat sekian-sekian dengan mahar yang lebih daripada qadar mithil, lebih daripada qadar mahar mithil. Jadi boleh ke tak menikah dengan seorang perempuan yang lebih daripada qadar mahar mithil? Boleh, tapi dia hanya perlu bayar qadar mahar mithil. Nampak macam tak dapat edah tu. Dia kata boleh ke tidak nikah? Bukannya kena bayar berapa lain. Boleh ke tak seorang lelaki mahjur alaih bernikah dengan seorang perempuan yang maharnya lebih qadar mahar misil sebab diizinkan wali secara mutlak? Jawapannya boleh bernikah, tapi waktu nak bayar qadar mahar misil sahaja. Tidak perlu bayar qadar lebih daripada mahar misil. Gitu. Begitu juga halnya jikalau dibayar pada pernikahan tersebut kurang daripada mahar mithil, maka sah juga pernikahannya sebagai mahar musamma. Sekarang ni wali tidak menetapkan mahar tertentu. Jadi dia kena bayar mahar misil. Kemudian jikalau dibayar pada pernikahan tersebut kurang daripada mahar mithil. Mahar mithil sepatutnya 2,000, dia bayar kurang. Maka dia kena bayar berapa? Kena bayar, pertamanya sah pernikahannya, yang kedua kena bayar qadar mahar musamma, mahar yang disepakati oleh pihak perempuan dan pihak lelaki. Habis. Jadi bab mahar ni memang panjang bahas begini ya, panjang perbahasannya. Orang lelaki yang mahjur alaih bernikah dengan perempuan yang selayaknya, wallahu taala a'lam. Ada soalan?
takkan jadi kurang. Tidak membinasakan harta. Betul? Bukan, lebih. Sekejap, tadi. Namun begitu pemahaman sendiri tak tepat kerana sah juga pernikahannya dengan mahar yang lebih dari dia gini. Bukan. Jangan faham gini ya. Kerana sah juga pernikahannya dengan mahar yang lebih daripada mahar misil. Dia ada dua benda beza. Sekarang ni boleh kedok bernikah dengan nak bayar berapa? Dua benda beza. Sekarang ni wali memberi keizinan secara mutlak, boleh nikah. Jadi soalannya, boleh kedok nikah? Pertama, boleh kedok nikah mahjur alih itu dengan seorang perempuan yang lebih qadar mahar misil? Okey, jawabnya boleh. Tu dia kata tadi, zahir kelihatan macam tak boleh menikah, macam tak boleh. Tapi pandangan tersebut ataupun pemahaman tersebut tidak tepat. Boleh bernikah dengan perempuan yang lebih daripada qadar mahar misil. Tapi waktu nak bayar, tak payah bayar lebih daripada qadar mahar misil. Bayar qadar mahar misil sahaja. Kerana apa? Kerana macam tadi ilat dia, iaitu dia membayar benda yang tak sepatutnya. Tu. Jadi nisbah boleh kedok nikah lain dengan lepas nikah nak bayar berapa. Boleh kedok nikah? Boleh. Nak bayar berapa? Bayar qadar mahar misil juga. Bukan lebih daripada qadar mahar misil. Bukan maksud gini, bukan maksudnya bukan maksudnya boleh juga nikah dengan perempuan yang lebih qadar mahar misil. Boleh nikah, bukannya kena bayar lebih qadar mahar misil. Beza tu. Sebab tu tadi dia kata zahir kelihatan macam tak boleh. Tapi sebenarnya boleh nikah dengan perempuan yang lebih daripada qadar mahar misil. Tapi waktu nak bayar, kena bayar mahar misil saja. Kena bayar mahar misil saja. Tidak boleh lebih daripada qadar mahar misil kerana ilah dia macam sebelum ni. Itu tidak boleh menyalurkan tasarruf harta kepada benda yang tidak sepatutnya. Soalan apa tu tadi? Dia kata terbaik bukan ada susah. Terbaik kalau sah lah ke terbaik tu terbaik tak sebut pula yang terbaik tu yang terbaik tak sebut dia kata sah ya. Sah lah ke tapi yang terbaik tu Allahu'alam terbaik mana tu. Terbaik rasa pilihan kita yang baik tadi. Sebab apa pilihan kita? Sebab perempuan tu lebih baik agama, lebih cantik, lebih mahal murah. Jadi itu yang dituntut agama. Kalau lebih baik lah dari sudut dua-dua sah. Dari sudut lebih baik tu kalau tengok dalil agama, dalil syaraknya, hak pilihan dia lebih baik. Sebab dia lebih baik perempuan tu, lebih cantik agama dia, lebih mahal murah. Mahal murah dituntut di agama. Agama cantik, agama baik dituntut di agama. Jadi pilihan dia lebih baik lah zahir situ. Gitu okay? Jadi hari Rabu kita start dah bab mustahadah. Jadi digalakkanlah beli buku latihan asing. Sebab kita akan buat latihan beribu-ribu. Supaya kita tak nganggur lah. Buat benda tu. Supaya boleh tulis. Ni nganggur. Nampak apa nganggur? Dia kasih nikah tu ada satu surat tu taklid daripada atas sampai bawah, contoh aja ada 30 kot. 30 soalan tu. Jadi setiap soalan tu kita pecah 10 pula. Jadi 300 soalan. Kita boleh pergi 300 soalan. Mutahairah pula. Mutahairah kita ambil contoh Imam Nawawi lah, 40 contoh. 40 contoh. Mustahadah ni dia kena ambil contoh.
Sarah, wallahu taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.